Baik, terima kasih rakan pengacara di Angkasa Puri. Selamat pagi, salam dari negeri di bawah bayu dan anda sedang menonton Sini Ada Cerita. Ya, seperti biasa, Sini Ada Cerita. Hari ini kita mengangkat segmen mengetengahkan inspirasi, inovasi dan juga cerita masyarakat tentang bagaimana untuk menjaga bumi tercinta ini. Dan hari ini kita akan membicarakan topik yang cukup penting untuk masa depan Sabah, iaitu pengurusan hutan lestari, kerana Sabah bukan sahaja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malahan juga menjadi model dalam pengurusan hutan yang mampan di negeri Sabah. Tentu sekali untuk membicarakan dengan lebih lanjut lagi mengenai topik kita kali ini, kami bawakan kepada anda tetamu di studio yang berbahagia, Datuk Frederick Hogan yang merupakan Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Sabah. Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Datuk? Bagus. Terima kasih atas jemputan ini. Ya, terima kasih Datuk kerana bersama dengan kita. Kita tahu kerana kita sering mendengar istilah pengurusan hutan lestari ini, tetapi mungkin ramai juga orang yang masih kurang jelas ya bagaimana ia sebenarnya diaplikasikan di Sabah ini. Kalau Datuk boleh jelaskan secara mudah apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan hutan lestari dan bagaimana pendekatan ini dilaksanakan di negeri kita ini. Okey, terima kasih Jovina. Ya, ramai yang banyak bertanya juga mengenai hutan, apa peranannya hutan ini. Sebenarnya Sabah ni amat bersyukurlah. Sekarang ni masih mempunyai kawasan hutan yang begitu luas. Daripada kawasan 7.4 juta, 63% masih di kawasan berhutan. Dan daripada 63% tu, bagaimana kita aplikasikan pengurusan hutan lestari itu adalah yang penting adalah memastikan bahawa hutan itu sentiasa ada. Jadi Sabah pun telah mengetengahkanlah bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada kawasan negeri mesti diletak dalam kawasan berhutan. Dan daripada itu Sabah telah dengan jaya meletakkan I think 52% sebagai kawasan hutan simpan ataupun taman-taman Sabah dan juga kawasan pelindungan alam sekitar hidupan liar. Dan itu merupakan satu pencapaian yang begitu baik. Dan daripada 52% tersebut juga Sabah telah pun memberi komitmen ataupun pledge untuk melindungi 30% daripada kawasan ini sebagai hutan lindung sepunyanya ataupun dalam English totally protected areas lah. Dan itu dari segi perlindungan. Setelah melindunginya, jadi kita mempunyai banyak juga rancangan di mana hutan itu tidak dibiarkan begitu sahaja. Ia harusnya diurus dan kita mempunyai konsep pengurusan yang perlu dilaksanakan lah. Dan salah satu dari konsep adalah pengurusan hutan mampan ataupun ada yang dikenali sebagai pengurusan hutan lestari dan sekian-sekian. Tapi semuanya membuat makna yang sama, iaitu bahawa sama ada hutan itu digunakan secara berhema ataupun secara wise management. Dan itu ada, kita mempunyai konsep di mana. Dan ada yang terpenting bagi memastikan bahawa hutan ini sentiasa kekal di Sabah ini, kita telah pun lindungi di bawah perundangan di mana hutan telah pun dikelaskan mengikut 7 fungsi. Yang penting ni hutan mesti ada dilindungi mengikut fungsi, because ia berpaksikan pada fungsi yang boleh dimainkan oleh hutan. Wah, cukup menarik sekali, Datuk. Kerana kita tahu Sabah ini memang kaya dengan biodiversity, itu telah dijelaskan oleh Datuk seperti tadi, dari hutan hujan tropika sehinggalah spesies endemik yang tiada di tempat lain ya, Datuk. Mengapa pengurusan hutan yang lestari ini sebenarnya amat penting bagi Sabah secara khusus, Datuk? Dan adakah faktor geografi dan ekosistem kita menjadi usaha ini lebih kritikal berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini? Ya, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita Sabah ni amat bersyukurlah kerana kita mempunyai keadaan cuaca dan keadaan yang membolehkan hutan sedia ada. Dan mengapa harus adalah berlandaskan kepada fungsi dia lah. Balik kepada fungsi hutan tu. Because hutan ni bukan saja mempunyai banyak peranan. Hutan dan ekosistem hutan itu, ya. Sebagai contohlah, hutan juga memberi sumber dari segi sumber kayu, perkayuan yang digunakan selama ini. Dan ataupun hutan juga
sebagai sumber tadahan air. Ya. Dan hutan juga sebagai sumber untuk kehidupan liar dan lain lagi. Jadi kesemua ini mempunyai peranan yang penting. Dan seperti mana yang banyak sekali kami dinyatakan dalam mana-mana forum, saya telah pun mengetengahkan bahawa hutan ini merupakan satu boleh dikatakan sebagai tonggak penting lah dalam apa-apa sektor ataupun ekonomi. Ya, sebagai contoh sumber kayu untuk industri perkaryan. Dan lepas tu sumber air ataupun sungai-sungai untuk sumber air. Dan juga kepada industri hidroelektrik baru-baru ini kan, di mana peranan hutan dalam perubahan iklim dari segi jadi semua ini merupakan fungsi-fungsi yang penting dan ianya perlu diurus bagi memastikan bahawa kesemua sektor sama ada perniagaan ke ataupun kehidupan manusia sendirilah akan dapat dikekalkan secara lebih holistik lah. Dan kalau begitu kita dapat lihat sebenarnya untuk memastikan hutan ini terus terpelihara, ini adalah satu usaha yang berterusan dan saya percaya juga Jabatan Perhutanan Sabah menghadapi cabaran-cabaran tertentu. Kalau Datuk boleh kongsikan antara cabaran utama yang dihadapi dari segi mungkin penguatkuasaan ke pencerobohan, juga mungkin pembalakan haram dan mungkin kekangan sumber manusia. Ya, Datuk. Ya, sememangnya banyak cabaran, banyak betul cabaran lah. Memandangkan hutan itu mempunyai fungsi yang begitu banyak sekali kan. Dan cabarannya ya seperti mana yang Joviana nyatakan tadi, pencerobohan dan sekian-sekian ni. Semua berasal daripada manusia sendirilah. Ya, keperluan manusia. Jadi salah satu daripada cabaran utama adalah untuk menangani bagaimana harus kita menangani dari segi permintaan kita sendiri. Permintaan atas sumber tanah untuk usaha hasil, permintaan dari segi untuk mendapatkan sumber hasil daripada hutan dan sekian-sekiannya lah. Dan kalau kesemua ini tidak ditangani atau dikawal, mungkin kita tidak akan tidak dapat diurus dan mungkin fungsi hutan itu akan diluntur ataupun disusut. Jadi salah satu pada pendekatan yang diambil adalah pengurusan hutan berkekalan, di mana konsep ini menekankan kepentingan 3 tonggak. Ya. Satu, dari segi apakah kepentingannya dari segi ekonomi. Ya. Kedua, apakah kepentingannya dari segi sosial kepada komuniti. Dan ketempat, apakah kepentingannya dari segi untuk alam sekitar. Jadi inilah merupakan 3 tonggak di mana yang perlu diambil kira lah dalam mana hutan yang akan diurus. Seperti mana saya nyatakan bahawa walaupun hutan itu dilindungi, tidak bererti bahawa kawasan hutan itu tidak diurus. Dia hanya harus diurus bagi memastikan bahawa ketiga-tiga tonggak ini mendapat faedah kepada masyarakat umum dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ya, dalam masa yang sama mungkin Jabatan Perhutanan Sabah juga melaksanakan pelbagai inisiatif yang penting. Boleh Datuk kongsikan antara program utama ataupun strategi program utama yang baru sedang dijalankan untuk memastikan hutan ini terus dilindungi dan juga dimanfaatkan secara sepenuhnya, Datuk. Ya, banyak inisiatif yang telah dilaksanakan lah sejak daripada yang antara yang terpenting adalah dari segi, mungkin saya boleh segmenkan 4 perkara lah dari segi kalau inisiatif. Satu, baik, terima kasih rakan pengacara di Angkasa Puri. Selamat pagi, salam dari negeri di bawah bayu dan anda sedang menonton Sini Ada Cerita. Baik, Sini Ada Cerita. Terima kasih rakan kami Joviana untuk perkongsian dari Sabah. Dan selepas ini kita akan berehat seketika dan kita akan kembali semula dengan topik berikutnya. Kenapa masih sayang wang tidak patuh syariah? Teruskan bersama kami selepas ini.